Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat. Dan bertemu sekali lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Alhamdulillah kita dapat berjumpa sekali lagi walaupun secara maya. Dan kali ini kita masih lagi meneruskan kesinambungan pembelajaran bahasa Melayu untuk tahap 1. Hari ini kita cuba sembang-sembang, kita cuba bincang-bincang tentang kata hubung. Kamu sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan di antara perkataan dengan perkataan, ataupun menggabungkan satu frasa dengan frasa yang lain, ataupun satu rangkai kata dengan rangkai kata yang lain, ayat dengan ayat. Dan perlu diingat bahawa ayat yang kita gabungkan menggunakan kata hubung itu mestilah ayat yang sama. Yang sama ni maksudnya sama maksudnya. Okey, jelas. Jadi kalau semuanya sudah bersedia, cikgu akan bincangkan, cikgu akan huraikan beberapa contoh kata hubung yang sering kita gunakan dalam pelajaran tata bahasa Melayu. Kita mulakan dengan perkataan agar. Agar bermaksud supaya ataupun semoga. Dengan harapan semoga. Contoh penggunaan ayat adalah seperti berikut. Awak harus makan ubat agar cepat sembuh. Dah sakit, kena makan ubat agar tu supaya cepat sembuh. Okey. Kita teruskan untuk contoh kata hubung yang berikutnya. Apabila. Apabila membawa maksud pada ketika itu. Masa itulah berlakunya. Kita gunakan apabila. Serentak dengan masa itu. Contohnya, mukanya pucat apabila disoal siasat oleh pihak polis. Ketika disoal siasat itulah dia pucat mukanya. Mungkin dia bersalah atau tidak, ataupun takut, kita tidak pasti. Tetapi apabila disoal, mukanya pucat. Seterusnya, atau. Atau merujuk kepada menunjukkan pilihan. Ada pilihan di antara dua bahagian. Contoh ayat, awak suka permainan bola sepak atau permainan hoki? Ya, jelas. Ada dua pilihan di situ. Kita menggunakan atau. Berikutnya, kecuali. Menunjukkan kekecualian. Maknanya tidak termasuk dengan apa yang kita sebut. Contoh, cikgu boleh beri di sini. Semua pelajar terlibat dalam persembahan drama itu kecuali Aisyah. Semua satu kelas terlibat dengan persembahan drama. Tapi seorang je tak masuk. Siapa yang tak masuk? Kecuali Aisyah. Ya, penerangan yang cikgu rasa cukuplah untuk kamu faham ya. Baik, seterusnya serta ataupun lagi. Serta ataupun lagi menggabungkan dua unsur yang setara. Setara ni maknanya sama. Dan dengan menyatakan maksud bersama-sama. Kita lihat contoh ayat. Zubaidah, Fatimah, Eliza serta Natasha bercadang untuk berkelah pada hujung minggu. Maknanya sama je nama-nama tu yang cikgu sebut tadi. Dan tujuan mereka pun sama saja. Iaitu untuk pergi berkelah. Baik. Satu lagi. Iaitu sambil. Ataupun kadang-kadang digunakan juga seraya. Sambil atau seraya menunjukkan perbuatan lain yang dilakukan di samping perbuatan utama. Maknanya dia buat satu benda lain yang agak utama, yang mustahak. Di samping itu ada benda lain lagi yang dia buat. Cikgu beri contoh supaya kamu lebih faham. Contoh dia macam ni. Fauziah Suhaili bernyanyi sambil memetik gambus. Kerja utamanya adalah menyanyi. Sambil dia menyanyi, dia memetik gambus. Ya, tahniah. Beliau seorang yang cukup hebat dalam permainan gambus.
sehingga dikenali juga sebagai Fauziah Gambus. Baik, seterusnya kita lihat pula perkataan tetapi, kata hubung tetapi. Kata hubung tetapi membawa maksud menggabungkan ayat dengan ayat yang lain. Tetapi ayat yang lain tu, yang kedua tu adalah perkara yang berbeza dengan ayat yang pertama. Macam mana ni? Ayat yang kedua tak sama dengan ayat yang pertama. Kita lihat contoh ayat yang cikgu beri ini. Amiruddin pintar orangnya. Ayat yang pertama. Amiruddin pintar orangnya. Tetapi dia pengotor. Sepatutnya orang yang pintar itu dia kemas, dia pembersih. Tetapi bertentangan. Walaupun dia pintar tetapi dia pengotor. Berbeza kan? Jelas Okay. Seterusnya dan. Dan maksudnya kesinambungan atau pertalian atau berhubungan, yakni menggabungkan dua item yang setara, benda yang setara, yang sama. Kita gunakan dan. Jangan berbeza. Jangan manusia dengan kambing pula, tak boleh lah. Manusia dengan haiwan tak boleh lah. Ahmad dan kambing tak setara lah di situ. Kita guna setara. Contoh cikgu boleh beri di sini. Wani Hasrita dan Amirah Osman berkawan baik. Dua. Okey. Hingga. Hingga adalah garis yang penghabisan atau terakhir. Lepas pada tu tak boleh buat dah. Terhad. Hingga di situ. Contohnya macam ni. Contoh ayatnya macam ni. Dia makan terlalu banyak hingga tertidur kekenyangan. Dah makan, dah tak boleh nak sumbat lagi dah. Setakat itu sahaja. Kemudian, terlena, kekenyangan. Tak baik untuk kesihatan, jangan amalkan. Ya, okey. Jika membawa maksud ada syarat ataupun janji yang tertentu. Contoh ayatnya, saya akan ke rumah kamu jika tidak hujan. Kalau hujan, dia pergi tak? Dia tak pergi sebab syaratnya jika tidak hujan. Jika panas hingga ke petang, dia sampai ke rumah. Baik. Kemudiannya lalu, iaitu membuat sesuatu perkara itu berturut-turut. Selepas dia buat satu benda ni tanpa henti, dia terus buat perkara yang kedua. Contohnya, burung itu terbang tinggi lalu hinggap di dahan. Dia terbang, kemudian terus dia hinggap di dahan pokok lah. Maksudnya terus. Dia tak adalah dia terbang, berhenti sekejap, baru dia mendahat. Tak, dia berterusan. Okey, jelas. Sambil membawa maksud sedang melakukan sesuatu dan pada masa yang sama melakukan juga perkara lain. Melakukan dua perkara atau dua kerja serentak. Cikgu beri contoh. Ya. Jururawat itu sedang memberi ceramah sambil menunjukkan cara-cara mencuci tangan yang betul. Sambil dia bercerita, dia menerangkan bagaimana 7 langkah mencuci tangan yang betul. Ya, okey. Akhir sekali, supaya ini bermaksud mudah-mudahan tercapai atau sampai kepada maksudnya. Macam kita berdoa lah supaya kita sentiasa dirahmati Allah, sentiasa sihat, diampunkan dosa mak ayah kita. Kita minta doa supaya sampai. Contohnya, Alisha belajar bersungguh-sungguh supaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Itu harapan dia. Jadi dia belajar supaya dia mencapai kejayaan yang cemerlang. Ya, seperti mana yang diharapkan. Semoga dia tercapai di situ. Itu dia supaya. Cikgu rasa setakat itu saja penerangan cikgu yang sedikit saja tentang kata hubung ini. Dan sekiranya kamu ada masalah lapang, bolehlah cuba-cuba menjawab beberapa soalan yang cikgu sediakan di ruangan kuis dalam link di bawah video ini, di ruangan description dan juga di ruangan komen.
Okey, selamat menjawab. Sambil-sambil kamu gunakanlah penerangan cikgu ini untuk kamu belajar di dalam kelas. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.